أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan pembacaan kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Qala manfa. Okey, moga-moga kita akan mendapatkan manfaat daripada kitab ini insya-Allah. Jadi sebolehnya kita akan cubalah untuk selesaikan awal, sebabkan kelas pun masing-masing pun penat pada seharian telah berlalu dengan kelas. Semoga Allah Taala berikan istiqamah terhadap kita, di mana mana hadis Nabi menyebut bahwasanya bukan hadis Nabi, kalau ulama istiqamah afdalu min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Dan soal beramal yang Nabi SAW sebut bahawanya amal yang kecil sedikit kita buat sikit pun tak apa, jadi berterusan. Tambah pada malam ni pun ada kelas lagi kan dengan Dr. Ilham dekat malam kan? Tak ada? Tadi awal kan? Ha? Awal kan kau apa? Berapa? 3.5 3.5 tadi? Oh, maksud dia kelas Dr. Ilham dia buat 3.5 mulai macam mana? Ikut dapat Isyak. Okey. Untuk hari ni dia buat 3.5 sebab ada kerja malam. Okey, lepas ni akan jadi malam balik lah. Okey, tak apa, jadi insyaAllah tak apalah, kita consider kelas-kelas lain lah. Jadi kita cuba buat secara ringkas tapi bermanfaat. Kemudian boleh sedialah kalau kelas Dr. Ilham buat pada waktu malam, boleh balik awal, mandi, rehat sikit, makan, kemudian boleh datang balik untuk kelas insyaAllah. Jadi moga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita semangat untuk kita meneruskan istiqamah dalam pengajian pada hari ini. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi fi darin amin. Jadi kepada hari ini kita akan teruskan pembacaan. Kalau boleh kita akan bahas tentang dua bahagian lah, iaitu al-Makki wal Madani dengan al-Hadari was Safari. Hadari ni bukan Islam Hadari tu lah. Saya kata juga ada Madani pula kan? Betul lah, ada Madani dengan Hadari kat sini kan. Saya kait-kait dengan politik lagi, saya silap ada yang kena tangkap keluar. Okey, tak apa. Jadi kita akan teruskan bacaan berkaitan dengan kitab daripada kitab penulis Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang sangat berjasa ini. Dengannya kita mendapatkan kefahaman tentang agama dan betapa banyak sahamnya yang Allah Ta'ala mengajarkan di atas usahanya untuk memberikan kefahaman kepada kita. Jadi moga-moga juga kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi sepertinya. Kalaupun tak boleh dapat 100%, 50%, 51% pun dah cukup lah. Tulis status kat Facebook pun dah cukup lah, yang boleh memberi manfaat pada orang lain InsyaAllah. Dan itu semoga-moga selagi mana Mak Zuckerberg tak memadam kampus kita dan disebarkan, maka benda itu menjadi tijaratan la tabur, satu perniagaan yang menguntungkan pada kita di akhirat kelak. Kling duit masuklah macam tu. Okey, kalau bunyi Maybank tu kan bunyi kan ting kan. Jadi kita harap macam itulah. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah Al-Makki wal Madani, iaitu Mekah dan Madinah. Sebelum ni kita dah bahas berkaitan dengan ta'rif ataupun berkaitan sedikit mabadi' al-asyarah, 10 aspek berkaitan dengan ulumul Quran. Jadi kita masuk ke dalam satu aspek yang pembahasan ulumul Quran, iaitu Makki wal Madani. Okey, selesailah kelas kita. Ikhtalafal ulama fil Makki wal Madani ala salasati aqwal. Jadi ulama ni berbeza pendapat berkaitan dengan ta'rif Makki wal Madani ini dalam 3 pendapat. Okey, apa dia? Ashharuha, yang paling masyhur di antaranya, annal Makki, sesungguhnya Makki itu ma nazala qabla al-hijrah, apa yang diturunkan sebelum hijrah. Wal Madani, dan Madani itu ma nazala ba'da, iaitu apa yang telah diturunkan selepasnya. Sawa'un nazala bi Makkahil Mukarramah am fil Madinatil Munawwarah, ataupun sama ada dia diturunkan di Makkah Mukarramah ataupun di Madinah. Seandainya dia diturunkan selepas hijrah, maka dia dikira sebagai Madani. Amul Fathah atau Amul Hajjatul Wida, sama ada pada hari Fathu Makkah ataupun pada hari khutbah wida Nabi Muhammad SAW, fil hadari fi safari, pada waktu hadirnya ataupun pada waktu Nabi tak musafir lah, hadir di satu tempat, duduk pada satu tempat tetap, fi safari, pada dia bermusafir, hadha wal asafir ta'rifi bima,
Inilah yang paling asah, paling sahih pada ta'rifan keduanya. Jadi kat sini ada beberapa pendapat ulama. Yang paling sahih adalah apa yang dimasukkan sebagaimana maki dan madani ini dipisahkan dengan sesuatu kejadian, iaitu hijrah. Hijrah, period masa. Kita tengok pendapat kedua. As-sani anna al-makki ma nazala bi Makkatin mukarramah walau ba'da al-hijrah. Di takrifan yang kedua yang dipegang oleh ulama, sesungguhnya makiyah itu adalah apa yang diturunkan di Mekah walaupun selepas hijrah. Wal madani ma nazala bil Madinah al-Munawwarah, dan Madinah ini adalah apa yang diturunkan di Madinah Munawwarah. Faman nazala fil al-asfar la yutlaqu alaihi makki wal madani. Dan apa yang diturunkan dalam keadaan safar, Nabi Muhammad SAW bermusafir, itu tidak disebut sebagai makki wal madani, bal yuqalu lahu safari. Jadi ada ulama menetapkan Mekah dan Madinah ini berdasarkan tempat. Tadi zaman, masa. Ya, ini tempat. Yang tempat. Jadi bila ada tempat yang bukan sahaja di Mekah atau Madinah. Contoh, turun di perjalanan sewaktu Fatuh Mekah, dalam perjalanan untuk pembukaan kota Mekah, turun ayat. Sewaktu Hajjul Wida, Hajjatul Wida, dikeluar sikit daripada Mekah, maka dia kena ada istilah lain. Contoh, kalau turun dekat Taif, Taifi lah kot. Jadi kalau turun dalam bermusafiran, jadi safari. Dia ada keluar pembahagian yang ketiga pula. Yang ketiga pula, pendapat yang ketiga, as-salisu anal makiyah ma waqa'a khitaban li ahli Makkah al-Mukarramah wal Madani ma waqa'a khitaban li ahli Madinah al-Munawwarah. Yang ketiga ini, maki ini apa yang dia punya khitabnya untuk golongan yang berada di Mekah, wa ahli Mekah. Yang Madani ini pula untuk sasarannya, iaitu yang berada pada ahli Madinah Munawwarah. So ada tiga pendapat. Yang pertama zaman, yang kedua tempat, yang ketiga dia punya fokus ataupun dia punya sasaran. Kalau kita buat kertas kerja tu, dia panggil apa? Sasaran lah kan. Dia ada masa, tempoh, sasaran, tempat, lokasi. Ada tiga tempat ni. Ini yang membezakan. Dan yang paling tepat sekali adalah yang pada yang nombor satu, iaitu berdasarkan masa. Okey, kita tengok sikit seterusnya. Alamatil lil Makki wal Madani. Tanda-tanda untuk Makki dan Madani. Apa beza dia? Waqad zakara ulama lil Makki wal Madani alamat. Sebenarnya ulama telah menyebutkan bahawasanya perbezaan Makki dan Madani ini ada beberapa tanda. Minha, antaranya, anna kulla suratin fiha, sesungguhnya pada setiap surah padanya, ya ayuhan nas, wahai manusia, walaysa fiha, dan bukan padanya, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fahiyah makkiyah. Sesungguhnya pada ayat yang makkiyah itu dia ada tandanya. Yang pertama, ya ayuhan nas. Untuk Madani, ya ayyuhalladzina amanu. Wa fi suratil Hajj bi ba'di ayatin fi khilaf. Pada surah Hajj ni dia unik sikit. Dia ada pendapat ulama yang dia ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu yang ya ayyuhan nas ataupun ya ayyuhalladzina amanu yang Makki dan ya ayyuhan nas yang Madani. Ada beza sikitlah pada surah Hajj ni. Ya ayyuhalladzina amanu. Okey. So beza dia secara umumnya kita boleh pakai, walaupun ada pengecualian, tapi hukum itu dipakai pada yang umum, bukan pada yang khusus. Jadi ayyuhan nas untuk Makki dan ya ayyuhalladzina amanu untuk Madani. Yang kedua pula bezanya. Yang kedua, wa minha ana kullu suratin fiha kalla fahiya makkiyah. Pada ayat-ayat yang mengandungi perkataan kalla, itu adalah ayat makkiyah. Yang seterusnya, tanda yang ketiga, wa minha anna kulla suratin fiha qissatun Adam alaihi salam wa Iblis fahiya makkiyah, sawa surah Al-Baqarah. Dan yang ketiga pula tandanya, kisah-kisah surah-surah yang mengandungi kisah Adam dengan kisah Iblis, maka dia termasuk dalam makkiyah, kecuali surah Baqarah. Surah Baqarah ni panjang sangat. Jadi kalau nak ni semua, sebab ayat pun dikurun, wahyu pun diturun mengikut ayat. Jadi kalau banyak surah-surah tu turun dekat surah Baqarah, semua turun dekat Mekah, jenuh jugalah kan. Jadi ada bahagian-bahagian juga. Seterusnya 1, 2, 3. Yang keempat,
Wa minha anna kulla suratin fiha zakara al-munafiqin fahiya madaniyatun. Sawa suratul Ankabut. Sebenarnya ayat-ayat yang menerangkan tentang munafikin maka dia adalah surah Madaniyah, cari surah Ankabut. Surah Ankabut saja dia menyebut berkaitan dengan munafik, tapi dia surah tu dikala maki. Sebab susah lah macam saya sebut tadi, untuk satu surah itu bukan ayat diturunkan tu berbeza-beza waktunya, ada yang bercampur-campur. Jadi munafik ni logiknya pada ayat-ayat makiyah memang di Mekah suatu zaman Nabi sebelum hijrah tu memang tak ada orang munafik lah. Maksudnya banyaknya tu fokusnya dengan orang kafir. Sebab waktu tu Islam tak kuat, Islam lemah. Jadi kalau orang-orang yang tentang Islam ni dia secara zahirnya terus jelas tentang Islam. Tapi bila Nabi berhijrah ke Madinah, maka waktu itu Islam tu lah diberi kekuatan. Makanya orang yang tidak menyukai Islam di kalangan golongan-golongan Madinah pada waktu itulah ayat-ayat munafik ni diturunkan untuk fokus pada golongan-golongan orang yang tidak menyukai Islam di Madinah pada waktu tersebut. Siapa dia ketua munafik? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Sabah ni kisah lain pula ni. Kisah yang Sayyidina Ali kan. Sayyidina Ali punya kisah jauh tapi betul lah juga. Kan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ni kita tengok kisah dia tu sebagai menjadi seorang munafik tu, kalau lah kita tengok konteks dia tu nampak logik jugalah sebenarnya. Sebab apa? Dia sebenarnya suatu zaman sebelum Nabi dah sampai ke Madinah, dia adalah orang yang diangkat sebagai raja. Logik kalau orang angkat kita sebagai raja, tiba-tiba ada orang lain mai centah kita marah lah kan. Sebab tu dia sangat berdendam dengan Nabi. Sebab tu dia sangat berdendam pada Nabi. Dia adalah orang yang dipilih oleh golongan Aus dan Khazraj untuk menjadi mediator, raja untuk menyelesaikan perang tadi kita baru belajar perang Bu'as antara Aus dengan Khazraj. Jadi dia dipilih dan dia menyangka-nyangka, bayangkan orang yang pada esoknya, kalau lah pada hari ini antum ke sister brother ke diberi pangkat satu hari nanti untuk menjadi presiden bagi MRC tak ada benar kan. Tiba-tiba Student Union diwujudkan. Hilanglah, contoh dia jadi tak syok sikit lah kan, sebabkan hilang kedudukan tersebut. Ataupun membayang-bayangkan esok saya ni akan dapat anugerah dekan, contoh. Tiba-tiba naik satu nama lain, kita jatuh pula ke bawah. Maka kita jadi marah lah juga sedikit. Ni bayangkan nak jadi raja ni. Bila jadi raja ni, anak-anak pinak pun memang jadi keturunan ni memang 7 tahun 7 keturunan makan tak kenyang. 7 tahun keturunan makan tak makan tak lapar kan. Makan tak habis. So jadi raja ni. Jadi bila Nabi datang bawa risalah, jadi kalau kita tengok akhlak Nabi seorang yang memahami konteks juga, maka dia tak menghina Abdullah bin Ubay. Dengan banyak salah seorang selalu keliru dengan seorang sahabat yang Ubay bin Khalaf. Kan sahabat seorang lagi Ubay bin Khalaf. Tersalah nama. Abdullah bin Ubay. Jadi kalau tengok banyaknya orang munafik buat pada Nabi, terutamanya Abdullah bin Ubay. Antaranya sewaktu Nabi datang, Nabi bagi salam pada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay marah Nabi, suruh tinggalkan perkumpulan mereka ni dengan kata-kata yang buruk lah kepada Nabi. Nabi tak buat apa, Nabi senyap saja. Kemudian ada lagi sewaktu Nabi, waktu lepas peperangan Khandaq, peperangan Uhud, Nabi SAW banyak sahabat-sahabat yang meninggal, antaranya Hamzah. Kan waktu Nabi bangun selepas peperangan Uhud tu, Nabi naik ke minbar, Nabi nak bagi khutbah. Ubay bin Abdullah bin Ubay berdiri. Dia kata kepada semua orang, dia kata kepada Nabi, dia kata kepada semua orang yang ada dalam jemaah tu, dia datang khutbah. Biasa dia datang dengan khutbah di kalangan orang Islam. Pada pandangan golongan orang kafir, munafik ni adalah orang Muslim lah. Jadi dia datang dalam khutbah tu, dia sebut, wahai orang Muslim, dengar kata Nabi kamu ni yang dijanjikan apa-apa ganjaran macam-macam semua ni.
dalam niat daripada tu bukanlah untuk menguji Nabi, tapi pada dia nak ngejek bahan perang Uhud. Banyak sahabat yang meninggal, bapa saudara Nabi. Hingga kan para sahabat pegang dia punya leher tu, pegang dia punya baju tu dan marah suruh meninggalkan perkumpulan orang Islam lah, Abdullah bin Ubay. Jadi ayat-ayat yang diturunkan sewaktu yang berkaitan dengan munafik ini adalah ayat-ayat Madinah. Kecuali surah Ankabut ada special case sikit. Kecuali surah Ankabut munafik. Okey, dan beza pula dengan kefahaman munafik kita ni. Kadang-kadang kita kata kawan kita ni munafik. Hang ni munafik lah, hang buat lain kata lain kan. Kata munafik. Munafik ni ada 3 tanda lah dalam hadis Nabi. Bila dia bercakap, dia dusta. Bila diberikan amanah, dia khianat. Dan bila dia, apa lagi satu lagi? Dia berjanji, dia mungkiri. Jadi ada 3 sifat-sifat dia. Tapi kalau nak tengok dengan lebih mendalam ni, munafik yang boleh difahami ni memang hati dia ni memang tak nak pada agama, pada Islam pun. Mereka ni berpura-pura. Contoh macam waktu di Indonesia tu kita ada satu tokoh yang orang Islam angkat, tapi sebenarnya dia adalah orientalis. Apa dia? Snok Hongjire. Sebutan dia Snok Hongjire, kan? Sebutan dia orang Perancis ke Belanda, tak salah kan. Maksud dia memang niat bukan Islam, tapi untuk orang yang hati dia masih Islam tapi dia masih ada kesalahan, kecacatan dalam amal dia, tu mungkin diberi kemaafan lah. Tak sesuai lah untuk kita menggelar sahabat kita tu munafik. Ada ciri-ciri munafik tapi bukan munafik lah. Okey, kalau tidak habislah semua orang kat sini kan. Saya rasa mustahil lah semua tak pernah menipu kan. Allah. Okey, moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang terpelihara daripada sifat kemunafikan, insyaAllah. Kemudian seterusnya, wa minha anna kulla suratin zakara fiha al-hudud wal fara'id fahiya madaniyatun wa kullu suratin zukira atau muzakkara fiha al-Quran al-qurun al-madiyah fahiya makkiyah. Kemudian surah-surah yang disebut padanya hal-hal berkaitan dengan syariat seperti hudud, fara'id, maka dia adalah surah madaniyah. Dan ayat-ayat yang diturunkan berkaitan dengan kisah-kisah terdahulu, maka kebanyakannya surah makkiyah. Ini logik. Kita tengok secara logik, kita faham faksa dakwah Nabi SAW. Sewaktu di Mekah banyaknya berkaitan dengan hal berkaitan dengan menguatkan hati, maka tak ada hukum-hukum lagi. Tidak ada hukum-hukum berkaitan dengan hukum hudud, hukum apa, macam mana Nabi nak buat. Nabi sendiri bukan pemimpin kat tempat tu. Bila dah dipindahkan, dah berhijrah kepada Madinah, maka Nabi ada kekuasaan untuk menubuhkan daulah Islamiah pada waktu itu. Maka pada waktu itulah hukum ini turun. Jadi pada perkisahan berkaitan dengan kisah-kisah Nabi kita dahulu banyak diberikan peringatan dan juga banyak diberikan untuk menguatkan jiwa orang Islam, adalah banyaknya berkaitan dengan surah-surah berkaitan dengan Makkiyah. Dan hal-hal berkaitan dengan unjuran untuk melaksanakan sesuatu banyaknya berkaitan dengan surah-surah Madaniyah. Jadi ada satu isu, contohnya orang-orang yang banyak mempersoalkan tentang hukum agama, hukum Islam. Ni tak boleh, ni nampak zalim, ni ada nampak tak. Contohlah, nampak mungkin ada yang tak suka apa, ada pernah hadir satu majlis dengan Firdaus Wong lah. Mungkin ada yang tak ni lah kan. Tapi dia sebagai mu'alaf, dia ada kelebihan dari sudut kefahaman tu lah. Kebanyakan orang yang tidak menyukai ataupun hal-hal banyak persoalkan isu-isu agama, masalahnya bukanlah pada isu tersebut. Contoh orang yang persoalkan keadilan hak lelaki dan wanita dalam keluarga, contoh, ataupun hak faraid, contoh. Walaupun secara umumnya kita faham Islam ni agama holistik. Contoh, isteri kena taat suami, betul. Tapi suami kena taat ibu lebih daripada bapa. Jadi kalau kita faham secara holistik, maka adil lah. Kalau kita faham celah-celah satu-satu, nampak tak adil lah, kan? Jadi setengah orang yang meragui hukum ni adil, hukum ni tak adil, banyaknya lah, kebanyakannya tu masalahnya bukan dari segi hukum syariat tu, tapi masalahnya dari segi kefahaman tentang agama tu sendiri, kepercayaannya terhadap agama tu, adakah benar ataupun tak. Dia ada was-was dalam hati. Benda ni yang menyebabkan dia mempersoalkan hal-hal yang lain. Sebab itu, untuk membuktikan Islam yang benar, antaranya pertamanya kena buktikan kewujudan Tuhan. Itu basic lah kepada orang yang tak percaya agama. Selepas berjaya membuktikan kewujudan Tuhan, kena buktikan Tuhan mana yang betul. Dia punya step by step tu. Dan itu waktu sampai pada perbezaan Tuhan mana yang betul tu, mudahlah untuk Islam. Sebenarnya lebih susah nak buktikan wujud Tuhan pada atheism daripada nak buktikan Tuhan mana atau agama yang mana yang betul. Sebab agama lain banyaklah dia punya loopholes tu, kecacatan dia tu.
Jadi bila dia percaya Quran dengan hadis yang datang daripada Allah Ta'ala, ibarat dia akan memahami bahawasanya Allah Ta'ala itu lebih mengetahui. Umpama seorang anak kecil yang mak dia kata jangan makan ni, saya ambil contoh lah tu kan, jangan makan ni, bahaya. Maka anak kecil sebut, dia nampak benda ni cantik, enak, dia nak makan. Mak ayah dia kata jangan. Kalaulah anak kecil tu tak mempercayai bahawasanya yang mengatakan yang kat depan dia tu adalah mak ayah dia, maka dia ambil, dia makan. Tapi sebab dia percaya ni mak ayah aku, apa yang dia nak pada aku mestilah benda yang baik, bukan benda yang buruk, maka dia takkan makan. Pil-pil ke apa-apa tu sama lah macam kita. Apabila kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu pencipta, dia menginginkan kebaikan untuk kita, maka kita tak akan ada masalah untuk mengikuti hukum-hukum dia. Sebab kita percaya kita tak cukup dari keilmuan tersebut. Kemudian ada satu lagi perumpamaan. Yang ni anda dengar daripada Ustaz Anas sebut dulu, dia kata daripada Imam Ghazali datangkan perumpamaan ini. Tapi anda tak tahu dari mana dia, kitab mana yang dia ambil. Perumpamaan Allah Ta'ala ini kita boleh bayangkan sebagai satu, sebab analogi ni bagus digunakan. Analogi dalam Quran pun banyak guna. Parables, contoh-contoh. Contohnya apa? Balhum adal, contoh ayat Quran, kamu orang yang tak ikuti agama ni macam binatang ternakan, bahkan lebih sesat. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan. Contoh Allah Ta'ala letakkan misal-misal ini sebab memang dalam keliling kita ni semuanya ada asal-asal dalil-dalil membuktikan wujudan Allah Ta'ala yang kita boleh renung. Kalau Syekh pada zaman Syekh Nusi dia sebut ada 3 jenis Quran, tapi anda lupa salah satu. Anda ingat satu je, Quran yang telah maktub, yang ditulis, dan Quran yang Allah Ta'ala dakwah ni ada pada alam-alam yang kita boleh tengok. Pokok membuktikan apa, ni buktikan pada apa, ni buktikan pada apa. Seterusnya yang perumpamaan yang tadi tu, Tuhan ni umpama sebagai seorang pelukis yang kita ada iktiraf sebagai pelukis yang hebat, cantik dan sangat dengan hebat lah. Dan dia waktu dia melukis, lukis, kita tengok cantiknya lukisan dia ni. Tiba-tiba dia ambil lukisan tersebut, dia koyak-koyak, dia kenyak-kenyak, dia buang. Kita sebagai seorang yang, kalau kita kata apa? Tiba orang lukis cantik depan ni, tiba dia padam. Tak cantik dia padam. Dia buat lain. Kita kata cantik lukis ni, dia konyak-konyak buang. Kita kata apa? Kat orang tu. Nak tahu apa? Dia buat salah. Dia buat salah. Ada orang kata dia buat salah. Dia kata bodoh lah kan buat benda ni. Tapi bila kita mengiktiraf dia adalah seorang pelukis yang hebat, yang cantik, maka pada matanya benda itu adalah tak cantik, maka hak dia lah. Sebab dia yang punya keilmuan terhadap itu. Maka apabila dalam hal berkaitan dengan keadilan, contoh dalam dunia ni, Allah Ta'ala cipta kawan ni macam ni, kawan tu macam ni, adil, Allah Ta'ala buat ni tak adil lah kan? Allah Ta'ala buat ni tak elok lah, Allah Ta'ala buat ni tak ni lah. Maka kita mempersoalkan orang Allah Ta'ala yang lebih mengetahui hakikat satu perkara tersebut. Pemuaan macam tadi, tak layaklah kita untuk mempersoalkan benda tu. Umpama kita mempersoalkan orang yang melukis cantik, contohlah zaman sekarang ni, kalau modern art, kita tahu apa benda lah contoh. Tapi tak apalah kalau ada orang kata isu benda ni money apa, laundering ke apa, tu isu lain lah. Tapi contohnya orang yang menilai seni, contoh kita tak pandai, kita kata nampak belak benda ni. Padahal untuk ahlinya tu orang tu lebih mengetahui. Umpama kalau ada lagu tu zaman dulu apa, Kaca dan Permata, tahu lagu tu? Lagu rock kapak tu. Tak ingat lah. Membezakan antara kaca dan permata baru ku tahu. Macam tu. Tak nak dengar lagu tu. Hampa ni baik sangat. Alhamdulillah. Tapi contoh dia macam tu. Orang yang tak tahu dia akan tengok benda ni merlip-merlip. Tapi dia umpamanya bawa pergi kat ni umpamanya tak ada apa. Tapi orang tengok tak mungkin tak apa cantik. Tapi ini umpamanya lebih bernilai. Contoh muntah paus yang orang duk kata tu kan, nampak buruk tapi harga tu juta-juta. Okey. Tapi macam itulah konsepnya. Persoalan kan isu utama, isu pokok orang yang tidak memahami keadilan Allah Ta'ala dalam isu-isu hukum hakam ini, puncanya adalah masalah dari segi kepercayaan pokok dia sendiri sebenarnya, menyebabkan ranting-rantingnya ni jadi rapuh. Jadi kalau kita tengok sirah Nabi, Allah Ta'ala memkuatkan pokok dulu, menceritakan kisah-kisah Nabi, menceritakan tentang keimanan dan lain-lain seterusnya. Apabila dah kuat keimanan tersebut di Madinah, tak ada masalah untuk amalkan, semua orang boleh ikut.
Alright. Faedahnya ataupun kita dia punya intinya. Nazalat bil Madinah al-Munawwarah 29 suratan. Diturunkan di Madinah Munawwarah ada 29 surah. Al-Baqarah wa Alil Imran, lagu kan, nasyid kan. Nisa'ul Maidatu. Tapi ini dah sunana wal Anfal wal Taubah wal Ra'd wal Hajj wal Nur wal Ahzab wal Muhammad wal Fath wal Hujurat wal Hadid wal Mujadilah wal Hasyr wal Mumtahanah wal Saf wal Jumu'ah wal Munafiqun wal Taghabun wal Talaq wal Tahrim wal Qiyamah wal Zalzalah wal Qadar wal Nasr wal Al-Mu'awwidhatan, iaitu Al-Mu'awwidhatan ni surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Yang ni semua ni surah-surah ini adalah surah Al-Madani. Wal baqi suwar nazala bi Makkah, iaitu semua turun di Makkah, wa huwa 85 suratan, 85 surah. Suwarul Quran kulluha 114. Semua surah 114 surah. Okey. Selesai bab Makki dan Madani. Selesailah kelas kita. Apa dah? Okey, kan nak sambung sikit lagi ke tak ya? Sikit tak apa. Nak sambung satu lagi. Dah alang dah main kan? Baiklah, kita ringkas insya-Allah. Kemudian pembahagian kedua al-hadari was safari. Al-hadari di sini kena letak term lah. Tak ada antara yang hidup dan yang mati. Hadari di sini adalah hadari bukan bahas kita, bukanlah berkaitan dengan program-program tertentu. Okey. Al-hadari was safari. Hadari ini tetap ataupun mukim ataupun tinggal tetap dalam satu tempat. Was safari ini adalah dalam safar. Jadi ini tertempu di definisi Makki dan Bani yang takrifannya adalah bukan waktu. Alright. Kalau waktu tak ada masalah, selesai dah isu ni. Tapi untuk takrifan yang berkaitan dengan tempat contohnya, yang ini termasuk dalam definisi ini. Dan kalau dalam fiqh, hadari ini berkaitan juga kalau kita tengok dalam fiqh, hadari ini berkaitan dengan tayamum sebenarnya. Iaitu apabila keadaan yang di mana kita melakukan tayamum dalam keadaan ada banyak air. Dan kalau safar ini bila kita melakukan tayamum dalam keadaan sedikit air. Itu kalau konsep dalam fiqh lah. Okay, seterusnya. Wal hadari ma nazala fil hadar. Al-Quran yang diturun ketika keadaan tetap atau hadirlah. Wa safari ma nazala fi safar. Safar ini apa yang turunkan dalam keadaan musafir atau keadaan pemusafiran. Wa amma safari falahu amsilah. Untuk safari ini dia ada beberapa contoh. Minha ayatut tayammumi tayammumi. Okay, contoh ayat yang turunkan waktu tayammum, ayat tayammum allati fi surati Al-Maidah. Contoh ayat yang turunkan dan berkaitan dengan tayammum dalam surah Al-Maidah. Awaluha, permulaannya pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah, until sampailah faghtasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ayat dipanjanglah ilal ka'bain sampailah ayat fatayammamu sa'idan. Jadi ayat ni kalau ikutkan ni dia punya asbab nuzul ni diturunkan sebab tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia minta rehat di satu tempat yang mana tak ada air waktu itu, dan orang persoalkanlah kenapa berhadkan tempat ni. Kemudian diturunkan wahyu untuk mengajar berkaitan dengan tayamum. Fa innaha nazalat bi mahallin yusamma bidzatil jaishi. Tempat ni ayat ini diturunkan di satu tempat yang dinamakan Dzatil Jaish. Wahia wara'a Dhul Hulaifah, iaitu di belakang Dhul Hulaifah. Hulaifah ni tempat miqat dah. Miqat daripada mana? Dhul Hulaifah ni daripada mana? Tahu tak? Ada kita main daripada mana Dhul Hulaifah? Kita daripada Malaysia Dhul Hulaifah. Sekitar Mekah lah. Tapi kat belah mana tah? Kalau kita main daripada arah mana Dhul Hulaifah ni? Tak ingat lah.
Okey, tak apalah, nanti kita cari. Waqila bil baida, ya, ada yang kata di baida, wahya talidal hulaifah, iaitu juga bil qurba min Madinah min tariqi Makkah. Okey, daripada tariq Makkah. Alright, Hulaifah tempat miqat juga. Dan banyak tempat-tempat ni contoh Zatul Jaishi, anda tak pasti lagi, masih kalau kita bercari kat mana, kat dekat sana, tapi mungkin nama-nama ni dah banyak berubah lah disebabkan banyak bangunan-bangunan yang lain. Jadi nama-nama tu dah jadi makin maju, dah berubah nama dia tu. Macam dekat KL lah, Mount Kiara dulu apa? Mount Kiara apa? Ada orang KL sini. Kerinci Dalam ke apa? Atas Gambut Dalam tu, tak ingat nama dia lah. KL East apa? KL East Gombak lah kan. KL East Gombak. Banyak lagi. Allah masuk. Segambut Dalam ni orang tukar nama dah ni. Macam-macam nama lah yang tukar jadi moden sekarang. Mount Kiara, KL East, apa lagi dah. Sebenarnya nama-nama tu kalau Kerinci, Segambut Dalam, Segambut tak dalam. Okey. Wa minha Suratul Fath. Dan contohnya antaranya yang hadir, bukan sorry, yang min tariqul Makkah. Wa minha Suratul Fath, iaitu nazalat fi sya'nil Hudaybiyah fi Qura'il Ghamim wadin bayanahu wa bainal Madinah nahu 170 mailan wa bainahu wa bain Makkah nahu 30 mailan wa min usfan ilaihi 3 amyal. Alright, so ada juga tempat yang selain daripada keduanya tu. Contoh ketika Rasulullah nak ke Madinah, nak ke Mekah dari Madinah untuk haji, tapi tak jadilah. Yang ini tempatnya di sewaktu kisah sewaktu nak jadi pembukaan Fathu Makkah, iaitu di Hudaybiyah. Sewaktu di waktu Hudaybiyah, nazalat ni antara tempat yang bukan yang luar daripada yang luar daripada Mekah dan juga Madinah. Suratul Fath nazalat fi sya'nil Hudaybiyah fi Qura'il Ghamim wadin bainahu wa baina Madinah nahu 170 mailan, 170 mailan. Mailan tu daripada kepada bahasa Malaysia jadi miles, kaki bukan batu. Wa bainahu wa baina Makkah nahu 30 mailan, dan antaranya dengan Mekah adalah 30 batu. Wa min usfan ilaihi 3 amyal, sama jugalah. Yang ni adalah satu tempat yang mana bukan daripada Madinah dan juga Mekah. Wa amsalatul hadari, contoh untuk hadari juga banyak. Kasiratun di kaunihil al-asal, sebab dia untuk hadari ni banyak disebabkan dia adalah asal. Fala yahtaju ila tamsil liwuduhi, tak perlukan contoh untuk pencerahannya. Okey, so ada 3 tempat lah. Safar, contoh yang berlaku pada Fathu Makkah, contoh Safar, Fathu Makkah, sahih. Kemudian hadari banyaklah contohnya. Kemudian ada juga pembahagian pada malam dan siang, al-laili wan nahari wal saifi wasyita'i, juga pada panas, waktu panas dan juga waktu sejuk. Wa yanqasimu aidan bi'tibaril az-zaman ila laili wan nahari. Kalaulah pembahagian tadi yang tak ikut kepada yang awal tadi fahaman, maka akan ada banyak pembahagian. Ada juga yang dibahagikan mengikut siang dan malam, pada musim juga, musim sejuk dan musim panas. Jadi contoh pada waktu laili wan nahar, siang dan malam, wa saifi wa syita'i, pada musim panas dan musim sejuk. Wa amsilatun nahari, pada contoh musim pada contoh waktu panas, kasiratun li'annahu al-asal, contoh pada waktu siang, contoh pada waktu siang ni banyak sebab itulah asalnya. Wa ammal laili, pada waktu malam, fa min amsilatihi, contohnya ayatut tahwilul qiblah, contoh ayat perubahannya qiblah. Pada a'udzubillahi rajim, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, surah Al-Baqarah ayat 144 lah. Ini yang berlaku pada waktu malam. Wa min amsilati saifi, pada musim panas, ayatul al-kalalah, contoh ayat kalalah,
yastaftunaka qulillahu yaftikum fil kalalah. Pada ayat kalalah, contoh ayat Allah Ta'ala, kalalah ni contoh seorang yang meninggal dan tidak meninggalkan anak ataupun asal, ila akhiriha, hingga pada akhirnya. Wasammahan Nabi SAW bi ayati saif, ni yang dinamakan yang diberi Nabi sebutkan sebagai ayat saif, ayat musim panah. Kama sabata fi sahih Muslim an Umar radhiyallahu anhu. So ada banyak pembahagian lah. Amin aslati syita'i, contoh pada waktu sejuk, musim sejuk, qauluhu ta'ala fi suratin Nur, pada surah ayat Allah Ta'ala pada surah Nur, innal ladhina ja'u bil ifki, pada ayat pada surah An-Nur, pada kisah al-ifki, hadisatul ifki, iaitu tuduhan zina terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ila akhir al-ashr al-ayat, hinggalah pada akhir 10 ayat daripada surah tersebut. Fa fi sahih, pada sahih pula fa sahih an Aisyah radhiyallahu anha nazalat fi yaumin syatin, dan dari sahih yang lebih sahih ataupun sahih Bukhari Muslim, sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha nazalat fi yaumi syatin, iaitu ayat ini diturunkan pada musim dingin. Okey, ini secara ringkaslah. Jadi kita dah encompass ataupun telah merangkumi dua perbincangan, iaitu Makkah dan Madinah. Makki dan Madani ini ada 3 takrifan. Satu berkaitan dengan zaman yang panjang lah, zaman sebelum hijrah dan sampai hijrah. Yang kedua berkaitan dengan tempat di Mekah atau Madinah. Yang ketiga pada sasaran orang Mekah atau orang Madinah. Itu pembahasannya. Seandainya pembahasan itu tidak berkaitan dengan zaman yang panjang tersebut, yang iaitu dia punya pemisahan, iaitu adalah hijrah, maka dia ada perbincangan yang lebih dalam, hadari dan safar, ketika bermusafir ataupun ketika tetap, ataupun pada malam atau siang, ataupun pada musim panas atau musim sejuk. Itu saja secara ringkas. Aku liqauli hadzal, astaghfirullah li wa lakum, insyaallah. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Selesai. Kalau tak ada apa, alhamdulillah, kita selesai tepat pada jam 6 petang. Jadi kita boleh tutuplah. Kita buka dengan Fatihah kata tadi. Kita buka kan? Kita buka lupa. Apalah, kita tutup je lah dengan tasbih kafarah dan salam subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.